Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama kita memperbanyakkan syukur kita, merafakkan kesyukuran kita, mempertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih sayang Allah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dihidupkan dengan diberikan dengan pelbagai nikmat, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula, hatta masa kita tidur penuh dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam pada hari ini, baik kelas 2 kreatif. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang daripada bidang akidah dalam tajuk malaikat yang setia. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan apakah pembelajaran kita pada hari ini, kita buat ulang kaji semula yang berkaitan dengan malaikat. Malaikat beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, di mana kita sebagai seorang Islam wajib beriman kepada para malaikat. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dahulu apakah pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita lihat pula apakah perbezaan antara sifat manusia dan juga sifat-sifat malaikat. Manusia mempunyai nafsu, malaikat tiada nafsu. Manusia ada lelaki dan perempuan, malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan, kerana malaikat tidak berjantina. Manusia berkahwin, malaikat tidak berkahwin. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pula taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sesekali mereka ingkar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, manusia makan, minum dan tidur. Malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur seperti manusia. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat dalil nakli, iaitu dalil atau bukti daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285, yang maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasul. Ini adalah dalil nakli, dalil yang kita dapat daripada Al-Quran. Okey, baik, sebagai info, bilangan malaikat terlalu banyak, tidak terkira. Cumanya malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Sekali lagi saya ulang, malaikat yang wajib diketahui ada 10.
Mari kita pergi satu persatu nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugas mereka. Yang pertama, malaikat Jibril, iaitu menyampaikan wahyu. Jibril ataupun Jibril, nama yang sama. Tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua, Israfil, meniup sangkakala. Yang ketiga, malaikat Raqib, mencatat amalan baik. Yang keempat, malaikat Ridwan, menjaga syurga. Yang kelima, malaikat Mikail, menurunkan hujan dan rezeki. Seterusnya, malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Seterusnya, yang ketujuh, malaikat Atid, mencatat amalan-amalan buruk. Yang kelapan, malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan malaikat yang ke-9 dan ke-10, iaitu Munkar dan Nakir, tugasnya sama, menyoal orang mati di dalam kubur. Saya harap ke-10 nama malaikat yang wajib diketahui ini dapat kita hafal dengan baik beserta dengan tugas-tugasnya sekali. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula tindakan apabila kita mengetahui, membuktikan keimanan kita terhadap para malaikat. Apakah tindakan yang kita akan lakukan? Yang pertama, kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, Israel tadi mencabut nyawa, kita akan sentiasa menziarahi orang yang sakit. Jadi kita dapat ambil iktibar daripada mereka. Dan yang ketiga, malaikat Mikail, iaitu menurunkan rezeki. Kita sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Seterusnya, malaikat Israfil, iaitu meniup sangkakala, malaikat yang meniup sangkakala. Tindakan kita sentiasa bersikap sederhana dalam kehidupan, kerana kita pasti dunia ini tidak akan kekal selamanya. Seterusnya, malaikat Munkar dan Nakir, iaitu tugasnya menyoal orang-orang yang mati di dalam kubur. Jadi kita sentiasa akan melakukan tindakan untuk menziarahi kubur. Dan malaikat yang seterusnya, malaikat Raqib, tindakan kita sebagai bukti keimanan kita adalah sentiasa melakukan kebaikan, ikhlas kerana Allah. Dan malaikat Atid, kita akan sentiasa menjauhi dosa dan maksiat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat Ridwan dan Malik yang menjaga syurga dan neraka, menyebabkan tindakan kita sebagai manusia untuk menunjukkan bukti keimanan kita terhadap malaikat. Kita berusaha untuk menjadi ahli syurga dan menghindarkan diri kita dari perbuatan ahli-ahli neraka. Okey, baik. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita berkenaan dengan beriman kepada para malaikat. Saya harap kita dapat hafal 10 nama malaikat yang wajib diketahui beserta dengan tugas-tugas mereka. Dan sekali lagi saya ingat, malaikat ni terlalu banyak, yang wajib diketahui hanya 10. Kita sebagai seorang manusia Muslim beragama Islam wajib beriman terhadap malaikat. Ianya termaktub di dalam
rukun iman yang kedua. Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, suka saya untuk ingatkan diri saya dan kita semua, pertama supaya dapat menjaga solat di awal waktu sehari semalam. Yang kedua, kita dapat memperbanyakkan mengaji Al-Quran, sekurang-kurangnya satu hari satu muka surat. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan seberapa banyak amal-amal soleh seperti membantu ibu bapa, menghormati orang lebih tua dan sebagainya, supaya kita dapat tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita di dunia ini bukan untuk cari penghargaan manusia, tapi kita hidup di dunia ini semata-mata untuk mendapat kasih sayang dan penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf atas kekurangan saya mengajar. Jazakallahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.